Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas kali ini, kita Sinta akan mengupas topik 4 daripada Matematik KSSM tingkatan 5, iaitu bab percukaian di bawah topik Matematik Pengguna. Jadi untuk topik ini, dia agak panjang, jadi Cici Sinta bagi kepada dua bahagian. Di hari ini kita akan tengok part yang pertama dulu, iaitu asas-asas lah, okey, dari segi fakta dan lain-lain. Jadi kita tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Yang pertama kita nak tahu apa itu maksud percukaian. Okey, kemudian apa tujuan cukai itu dikutip. Okey, seterusnya kita nak tahu juga apa jenis-jenis cukai yang ada, dan last sekali kita akan tengok sedikit pengiraan cukai yang asas. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan untuk mengetahui yang pertama, maksud percukaian. Okay, sebenarnya percukaian ni adalah satu proses hasil yang kita dapat daripada wang, hasil yang dikumpul daripada individu ataupun syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara. Okay, dalam pembangunan negara kita pilih empat aspek yang paling besar, iaitu yang pertama dari segi pendidikan, kemudian kesihatan, pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat, kebajikan. Jadi ini adalah contoh empat aspek penting yang kita gunakan untuk pembangunan negara bila kita dapat hasil kutipan cukai. Okay, seterusnya tujuan percukaian. Okay, yang pertama, cukai ini dikutip sebagai sumber pendapatan negara. Okay, itu yang kita bincangkan sebentar tadi lah, iaitu dari segi pembangunan dan juga pentadbiran. Yang kedua, cukai ini sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. Okay, contoh daripada kutipan cukai ni kita boleh mendapat beberapa ribat ataupun pelepasan cukai. Juga digunakan untuk pelaburan. Yang ketiga, tujuan cukai ni adalah untuk sebagai kawalan penjualan barangan ataupun perkhidmatan. Okay, contohnya cukai barangan iaitu cukai arak, cukai rokok dan juga beberapa lagi lah. Cukai yang dikenakan ke atas barangan ataupun perkhidmatan. Okay, yang keempat, cukai ini bertujuan sebagai alat kawalan untuk menstabilkan ekonomi. So daripada sini beberapa bahan ataupun barang akan dikawal lah dari segi harganya. Okay. Seterusnya, kita akan tengok jenis cukai. Okay, yang pertama ada cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni iaitu cukai yang dikenakan ke atas pendapatan, iaitu gaji lah. Okay, jadi cara dia isi borang nyata cukai pendapatan ataupun secara online atas talian, itu dari segi maksudnya melalui hasil. Okey, jadi sistem ni kita guna sistem taksiran sendiri. Maksudnya individu itu sendirilah yang akan membuat taksiran cukai yang akan dikenakan. Okay, siapa yang berkuat kuasa dalam cukai pendapatan, iaitu LHDN, lembaga hasil dalam negeri. Okay, kemudian cukai jalan. Okay, yang kedua, cukai jalan ni dikenakan ke atas pengguna jalan raya yang mempunyai kenderaan. Okay, contoh kereta, motor, bas dan lain-lain. So perlu dibayar sebelum tamat tempoh. Okay, pihak berkuasa yang berkaitan adalah JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Kemudian yang ketiga, cukai pintu. Itu cukai yang dikenakan ke atas pemilik kediaman, bangunan dan juga lain-lain. Ini juga dikenali sebagai cukai taksiran. Cukai pintu ni biasanya dikutip untuk membagi kos-kos penyelenggaraan, seperti kos-kos pembaikan, pembaikan lift, pembaikan mana-manalah kawasan persekitaran kediaman, kawasan pembuangan sampah, dan sebagainya. Pihak berkuasa yang berkaitan adalah pihak berkuasa tempatan, biasanya Majlis Pemadaran, Majlis Daerah, Majlis Badaraya dan macam-macam lagi. Kemudian yang keempat, cukai tanah. Cukai tanah ni adalah cukai yang dikenakan ke atas pemilik tanah pertanian, perusahaan dan juga bangunan. Pihak berkuasa yang berkaitan adalah pihak berkuasa negeri, iaitu pejabat tanah dan galian. Biasanya pejabat tanah dan daerah tu kan. So dia ada di setiap daerah masing-masing. So di situlah kita akan buat urusan cukai tanah. Yang terakhir, yang kelima adalah jenis cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan. Cukai jualan dikenakan sekali saja ke atas barangan bercukai. Cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan lah yang diberikan atau disediakan. Pihak berkuasa yang berkaitan adalah Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Habis jenis cukai dan seterusnya kita akan tengok
cara pengiraan pendapatan bercukai. Okay, yang ini simple sebab tu cikgu terangkan terus. Okey, jadi untuk dapatkan pendapatan bercukai, caranya adalah pendapatan tahunan tu, jumlah pendapatan tahunan. Kita tolakkan dengan pengecualian cukai, pelepasan cukai dan juga pendapatan yang dikecualikan cukai. Dan kita tolakkan semua tu. Boleh tengok contoh dekat situ, hitung pendapatan bercukai bagi yang berikut kan. Jadi kita ambil pendapatan tahunan iaitu 48,400, tolakkan dengan pendapatan dikecualikan cukai 2,160, tolakkan dengan pengecualian cukai 1,320 dan juga tolakkan dengan pelepasan cukai 5,500. Akhirnya baki yang kita dapat adalah baki untuk pendapatan bercukai. Okey, jadi itu saja daripada cikgu untuk hari ini. So, akhirnya part yang pertama, bahagian pertama. Jadi seterusnya, kelas yang seterusnya kita akan tengok bahagian yang kedua, di mana kat situ kita akan tengok secara lebih lanjut lah pengiraan cukai yang ada. Okey, itu saja daripada cerita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua ya. Okay, bye. Assalamualaikum.